Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung yang surah At-Taubah, surat 188 ayat ke-12. Sambung yang ayat ke-12, masih lagi berkenaan dengan perintah Allah SWT supaya para sahabat iklan masa yang diberi kepada musyrikin-musyrikin yang ada di Mekah, yang ada di Tanah Haram. Mereka diberi tempoh selama 4 bulan. Mereka yang tidak ada perjanjian atau perjanjian mereka kurang daripada 4 bulan, maka semua mereka ni diberi tempoh lagi sehingga 4 bulan. Adapun yang ada perjanjian, mereka dilanjutkan sehingga habis perjanjian mereka. Boleh berada di Mekah, di Tanah Haram. Jadi apabila tempoh perjanjian itu telah tamat, maka bila bulan haram sudah selesai, maka mereka tidak ada jaminan lagi. Tidak ada jaminan lagi. Mereka dikira menceroboh tanah orang Islam, Jadi hal ini sambungnya berkenaan dengan kepada musyrikin yang buat perjanjian damai dengan orang Islam. Wa innakathu aymanahum, sekiranya mereka batalkan perjanjian itu, mereka melanggar perjanjian selepas mereka telah buat perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka kritik agama kamu, maka faqatilu a'immatal kufr, maka Allah SWT beritahu faqatilu a'immatal kufri innahum, maka perangilah kepala-kepala mereka, penentang-penentang utama mereka, perangilah. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, sesungguhnya orang lagu ini tidak layak dibuat perjanjian kerana mereka langgar. Dan Allah SWT suruh perangi ini kepala-kepala mereka ni supaya pengikut-pengikut mereka ni tidak lagi menentang, supaya mereka berhenti daripada menentang Islam. Ala tuqatiluna qauman nakathu, kenapa kamu tidak mahu memerangi kaum yang mana langgar perjanjian-perjanjian mereka? Sedangkan wahammu bi ikhrajir rasul, sedangkan mereka nak keluarkan Rasul. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka telah mulakan kali pertama dulu. Atakhshawnahum, kamu takut pada mereka ke? Fallahu ahqqu an takhshaw, dan Allah lah sepatutnya kamu lebih takut. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar mukmin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum, perangilah mereka, Allah SWT akan guna kamu untuk azab mereka, guna tangan-tangan. Wa yukhzihim, untuk hinakan mereka, dan Allah Ta'ala akan tolong kamu untuk mengalahkan mereka. Dan Allah SWT akan jadikan dada-dada kamu, dada-dada orang mukmin puas hati. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim, dan Allah Ta'ala akan hilangkan kemarahan daripada hati mereka. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah Ta'ala terima kepada siapa yang nak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Bahawa perintah lagu ni Allah lebih tahu dan Allah lebih hakim. Keputusan dia lebih tepat. Am hasibtum an tutraku, kemudian khitab pada kita mukmin, mula selesai untuk jelaskan munafik, nifaq. Am hasib, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum lagi Allah Taala zahirkan siapa yang benar-benar berjuang di kalangan kamu, yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulahu walil mu'minina walijah, dan belum lagi zahir orang yang mana tidak jadikan selain daripada Allah, selain daripada Rasulnya, selain daripada orang mukmin sebagai teman. Jadi Allah telah datangkan keadaan-keadaan begini, halak-halak begini ni untuk zahirkan mana benar mukmin, mana munafikin, untuk bersih tamhis. Dia kena ada perintah-perintah begini, perintah berjuang untuk agama, dan perintah supaya korbankan harta diri ni, maka akan keluar nifaan, sifat-sifat munafik. Wallahu khabir bima ta'malun, Allah Ta'ala tahu belaka apa yang kamu buat. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah, tidak layak Allah Ta'ala bagi tahu bagi orang musyrikin ni untuk mengimarahkan masjid-masjid Allah. Sini Masjidil Haram, yang mana syahidina ala anfusihim bil kufr, mereka sendiri bersaksi kat atas diri mereka bahawa mereka ni orang kufur dengan Allah. Ulaika habitat a'maluhum, itulah orang yang mana amalan-amalan mereka, kebaikan yang mereka buat di Masjidil Haram ni sia-sia. Wa fin narihum khalidun, dan neraka mereka kekal.
dari neraka mereka akan kekal. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu yang layak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah ialah man amana billah, orang yang benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat, dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan Allah. Ni ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Ni sifat-sifat dia. Betul orang yang tidak ada sifat ni kan, bila mari keadaan dak lari dia, tutup masjid dia. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan itulah orang yang mana Allah SWT akan jadikan orang yang mana-mana berada di atas petunjuk ni. Kemudian bila orang berebut untuk apa dia, untuk bagi minum di Masjidil Haram lah, untuk khidmat di Masjidil Haram ni di kalangan orang Islam ni bila dapat kemenangan, bila Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam, maka ada orang yang mengetahui Masjidil Haram ni tempat yang mulia, maka berebut nak ambil, nak jadi orang yang mana bagi minum, nak bagi jaga Masjidil Haram lah. Sehingga mereka fikir tindakan mereka tu seolah-olah lebih baik daripada jihad fisabilillah, daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala betul lalu, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, adakah kamu nak jadikan bagi minum pada orang haji dan mengimarah ke Masjidil Haram ni sama seperti mana orang mana beriman dengan Allah di hari akhirat, wa jahada fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah, la yastawuna indallah, tidak akan sama. Wallahu la yahdil qaumat zalimin, dan Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru, dia orang yang mana beriman kemudian hijrah, kemudian berjihad fi sabilillah dengan harta mereka dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang yang berjaya. Wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmah, Allah Taala akan bagi berita gembira kepada mereka dari rahmat dia, keampunan, ridwan dia, keredaan dia. Wa jannatin lahum fiha, dia bagi mereka syurga kepada mereka. Fiha na'imun mukin, dalam syurga tu ada nikmat-nikmat yang kekal. Khalidina fiha abada, kekal dari itu selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah lah ganjaran yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tattakhidhu aba'akum, tengok berikat kau tinggi dah. Wahai beriman, jangan kamu jadikan ayah kamu, adik-beradik kamu, teman kamu, ni mula suruh sampai peringkat ni, ini istahabbul kufra 'alal iman, sekiranya mereka memilih kekufuran berbanding iman. Sekiranya mereka memilih kekufuran berbanding iman, maka walaupun ayah kamu, walaupun adik-beradik kamu, kalau mereka pilih kekufuran, pilih taat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan mereka sebagai awliya, sebagai teman kamu. Amman yatawallahu minkum, siapa dia dokon juga orang yang mana pilih kekufuran berbanding iman ni, maka faulaika humul zalimun, maka mereka akan jadi seperti mana mereka tu zalim juga. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, sekiranya ayah kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, isteri kamu, keluarga kamu, harta kamu yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang kamu usahakan, yang kamu takhshawna kasadah, yang kamu takut akan berlaku kerugian kerana ikut perintah Allah, kerana berjuang agama Allah. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah kamu yang kamu puas hati, suka letak di rumah sehingga tinggalkan jihad. Ahabba ilaikum minallah, yang kamu lebih suka, lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu. Tak nak bagi tahu, tunggu ni mu tunggu. Fatarabbasu, tunggu apa dia? Tak ayat sebagai urutan, uslub dia, bahasa dia. Fatarabbasu, maka tunggu. Tarabbasu ni perkataan kan, tunggu apa? Tunggu musibah, hatta ya'ti Allah bihim, sehingga Allah Taala sendiri buat putusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah Taala tidak suka pada orang yang fasik. Dia biasa orang yang mana suka pada keluarga dia lagi, harta dia lagi, rumah dia berbanding daripada jihad di jalan Allah, ni orang yang fasik. Laqad nasarakumullah, sesungguhnya Allah Taala telah tolong kamu fi mawatin katsir, di tempat-tempat peperangan yang banyaklah. Wa yauma Hunain, dan ingatlah apa yang berlaku pada Hunain. Apa yang berlaku pada Hunain ni lepas Fatu Mekah. Surah ni pun tu lepas Fatu Mekah. Hunain kan lepas Fatu Mekah, bila Nabi kuasai Mekah tu. Maka Hawazan
Hawazan, kabilah besar. Quraisy juga ada hubungan dengan Quraisy lah. Yang kabilah yang main peranan besar. Taif, Hawazan dan juga di Mekah, Quraisy. Ini ni kabilah-kabilah yang besar yang ada kekuatan tentera. Yang mana sebelum ni tetai Nabi ni, Nabi hijrah ke Madinah, kalau Nabi pergi di Badar Uhud, dia tak pandai. Sebab dia sikah pada Quraisy. Dia pandai Quraisy ni tak ada orang boleh lawan Quraisy. Bawa orang Madinah nak lawan Quraisy ni tak boleh. Kalau tak nak buat kan. Padahal kali dia bergabung daripada awal dah. Zahir dia lah. Zahir dia. Tak. Tapi Allah tak nak jadikan keadaan. Tengok ni. Sebab tu ikut wahyu Allah ya. Sebab tu tak perlu. Kalau bijak maka Nabi kena fikir Hawazan lagu mana dah. Jadi masa berlaku Fathu Mekah tu baru dia sedar. Quraisy jatuh ni baru dia sedar. Maka dia telah buat persiapan untuk serang Nabi. Walaupun dia tahu masa ni kekuatan Nabi 12,000 dan dia 4,000 je, tapi dia buat dengan perancangan yang rapi. Wa yauma Hunain, tengok Allah Taala bagi tahu. Dia ingat apa yang berlaku di Hunain. Id a'jabatkum kasratkum, ketika mana kamu segelintir saja tak rasa takjub dengan banyaknya bilangan kamu. 12,000 orang Islam, 4,000 orang kafir. Kalah dah kali ni. Kita masa sikit mula benar, ni kita banyak pula. Allah Taala kata falam tughni ankum syai'a. Banyaknya bilangan kamu ni tidak dapat memberi keuntungan kepada kamu sedikit pun. Allah bagi tahu. Wa dhaqat 'alaikumul ard, dia bumi ni ke atas kamu jadi sempit. Bima rahabat, dengan luahnya bumi ni jadi sempit bagi kamu. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari kan daripada perang. Lari. Kalah peringkat awal. Sikit lah lari. Sebab tu orang Islam ni menang kerana surah Allah. Ini syarat dia. Sebab tu kena usaha. Kita nak pujuk untuk datang pertolongan Allah SWT pada kita ni. Semua orang kena diislahkan. Sebab tu kena wujud suasana begini. Orang yang jujur dengan Allah SWT, orang yang mana takluk dengan Allah SWT, zahir dan batin, molek dia, barulah Allah Ta'ala buat keputusan untuk bagi bantuan pada orang Islam. Ni kalau Islam seperti kita sekarang ni, ni tengok ni Nabi ada dah ni. Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada. Cuma sebahagian aja. Sebahagian rasa tak kita dapat kemenangan sebab bilangan kita menang sekali ni. Kali ni menang. Apa? Sebab bilangan kita lebih ramai. 12,000 kita. Musuh 4,000 je. Allah Ta'ala tarik lalu. Bila Allah Ta'ala tarik, kalah kan? Sebab tak ada kita belajar dah Badar, Uhud, semua nusrah Allah. Uhud pun kita belajar. Bila lari sikit lah, takut pada musuh. Bila dengar berita Nabi mati, jadi lemah semangat. Allah tak kenal. Bila kembali pada Allah dan Rasul, apa keadaan walaupun sikit, dapat kemenangan. Tu dari sudut teori kita dah jadi teori dah. Dari sudut praktikal kita nak sabar ke tahap tu dah. Banyak kita kena mujahadah lagi. Mujahadah bulan Ramadan ni pun letih dah. Nak jaga, nak habis Quran pun letih dah. Benda tak ada gapo sebenarnya. Benda ni pun kita rasa tu dah. Sebab tu kita kena push. Kita banyak nyakit Maksudnya dah lah. Nyakit banyak. Lagi mana kita rasa tak ada nyakit tu, kita banyak nyakit. Nyakit nifak ni. Kita hanya amal agama bila dunia kita tak terjejah. Kita pasti. Ini cara memikir kepada munafik ni. Munafik. Kita tak ada rasa kerisauan lagi tentang agama ni. Kita tengok orang tak semaya, tak ada rasa gapo lagi. Tengok orang tak tutup aurat, tak ada rasa gapo lagi. Tengok perintah-perintah Allah SWT tidak dilaksanakan, tak ada rasa gapo. Ni alamat tanda hati kita bermasalah. Dia bila baca Quran kita tak ada rasa gapo juga. Dia bukan lagu ni kan, kita baca dah surah Anfal. Allah bagi innamal mu'minun, sebenarnya orang mukmin lagu ni. Orang mukmin lagu ni. Orang mukmin bila sebut nama Allah bergetar hati dia. Kita nak bergetar lagu mana? Langgar perintah Allah tak ada rasa gapo. Ada orang kata tak, dia pasal tak ada rasa gapo tu iman dia kuat. Hamba sekarang ni tengok retina tak tutup aurat tak ada rasa gapo dah. Tengok seksi-seksi pun tak ada rasa gapo. Dia jadi alasan tak ada rasa gapo tu iman kuat. Itu bukan iman kuat. Tu barang masalah. Dia tu masalah. Dia iman kuat, dia bukan iman kuat bukan masalah. Tak ada rasa. Iman kuat ni tengok apa yang Allah haram tu,
Tak takut pada Allah. Takut pada Allah. Kita langgar perintah Allah, tak ada rasa apa ni, nak mati nak mengucap lagu mana? Di antara asbab mahrum daripada ucap la ilaha illallah masa mati ke tak? Kita buat perkara haram tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Mahrum. Dia tengok para sahabat sikit je. Allah Ta'ala gambar, ingatlah ketika mana kamu ujub dengan banyaknya bilangan kamu, maka falam tughni ankum syai'an, maka banyaknya bilangnya lawan Musa ni tak ada nilai sikit abu. Bila Allah Ta'ala tarik nusrah, tak ada, kalah. Summa, kemudian lepas tu anzalallahu sakinatahu, Allah Ta'ala telah turunkan ketenangan. Bapak Nabi gizahirkan diri. Masa tu Nabi bagi tahu, ana nabi wala kadhib. Nabi kata, akulah seorang Nabi, aku tidak berdosa. Ana ibnu Abdul Muttalib. Baik ketika tu, ketika orang yang berundur, Nabi zahirkan dia, dan musuh attack Nabi. Baik, mana kalau Nabi terjejah masa tu habis keadaan begitu. Tapi bila tengok agama terjejah kan, maka pemimpin ni, maka mengorbankan nyawa ni lebih utama. Ini sifat. Dua kali Nabi buat ni, di Uhud sekali. Bila tengok sahabat lemah lah, Nabi keluar daripada persembunyian dia. Nabi panggil. Dia ketika itu terdedah. Ni bila agama terjejah kan, maka korbankan harta kita, masa kita, diri kita ni untuk agama. Bila kita boleh jaga nyawa kita? Bila agama tak terjejah. Bila agama tidak terjejah, maka boleh lah. Harus saja. Ketika ni kan Abbas keluar, maksudnya Abbas jadi Islam dah. Abbas keluar, maksudnya Abbas kan suara dia tinggi, dia panggil. Tengok daripada hadis ni kita tahu Abbas panggil apa? Wahai ahli surah Baqarah. Mana sahabat ni ada yang mahir surah Baqarah? Dia ada. Orang hidup muzakarah surah Baqarah ni, surah gini. Dan ni cuma disebut surah Baqarah. Mana ahli Baqarah? Ahli surah Baqarah. Kita nak wujud gitu, suhana masjid kita, ni tahu surah Baqarah, ni mahir surah ni. Mereka asal. Maka orang pergi belajar dengan dia. Gapo dia? Belajar baca asal belajar. Gapo dalam surah tu. Kita boleh cetuskan untuk gerakkan umat ni. Dia gerak ke masjid dulu. Ya, semua laki-laki Bali ni semua ada hubungan dengan masjid. Semua ada hubungan dengan masjid. Hubungan dengan masjid gapo dia? Dengan amal-amal masjid lah. Masjid. Masjid gapo dia? Majlis ilmu, Quran, hadis-hadis Nabi, belajar gapo dia? Asas-asas fardu ain, khidmat, ibadat masjid, muzakarah Quran. Ini yang kita cetuskan. Lepas tu di samping kita sempurnakan keperluan kita, lepas tu ajak orang lain lagi pula. Tak masa mana boleh mari? Tak boleh mari pagi, mari petang. Tak boleh mari petang, mari malam. Pagi kerja, petang kerja, malam mari. Satu berita daripada ada seorang Maulana di Pakistan, Maulana Osman, dia bagi tahu Jemaah Malaysia, tengok boleh hak kerja. Jemaah Malaysia siapa di Pakistan, di satu tempat tu ada majlis kahwin. Dari majlis kahwin tu orang Islam, Pakistan negara Islam ke tak, duk nyanyi lagu Hindustan ke majlis kahwin. Jadi Tok Imam tu rasa malu dengan jemaah ni. Tak, orang Malaysia mari, tak, pak dia nikah tak, duk nyanyi lagu Hindustan. Jadi Tok Imam tu duk ngepek ke jemaah ni, tak sepatut lagu ni, tak, gini. Tok Imam tu kajak saja. Lepas tu panggil-panggil balik rumah tidur. Tak, malam dah lepas isyak kan. Jadi jemaah Malaysia ni, Malaysia pergi pak rumah tu, pergi perkenalkan kami daripada Malaysia gini. Kecek mai masuk kedatangan kami ziarah orang Islam sini gini. Jadi orang sana bila terkejut tengok daripada Malaysia orang sama-sama orang Islam juga. Ajak mari masjid belakang. Ngapa berhenti mari masjid. Mari duduk masjid sekejap. Duduk dengan hadis Nabi 2-3 hadis dengan, lepas tu balik tutup majlis. Tutup nyanyian tu. Dia begitu cara amal ma'ruf nahi munkar. Cara ma'ruf nahi munkar. Dia sendiri akan tutup. Daripada kita, bila kita tak buat apa, dia sendiri akan tutup. Ya. Ini cara dia ni, kena belajar benda lagu ni, bukan senang. Tak. Satu orang naik bah kan? Tak. Waktu subuh naik bah di India, naik bah. Masuk subuh. Pas subuh pendek, tempat perjalanan jauh lagi. Kalau tunggu sampai stesen kan, habis waktu subuh. Maka seorang alim tu bagi tahu pada driver bah,
Tak, supaya dia betul untuk kita orang Islam. Dia lepas dengan orang Islam supaya sembahyang. Tak. Maka dia ayatkan dia babah Hindu. Dia kata tak boleh, dia kena sapa kat stesen dia. Maka dia pujuk, maka dia berkata tak boleh, masa tanya aku kerja. Dia nak buat lagu mana? Tak. Maka dia bagi tahu, bawa tak pergi. Bawa dia tak berhenti. Dia tak suruh berhenti waktu dia kerja ni. Kata buat lagu mana? Dia kata minta suruh berhenti. Bagaimana dia nak berhenti? Mula-mula sekali buat lagu mana, bagi tahu ni. Bagi tahu pada orang dalam lepas belakang orang Islam ni. Sekarang waktu fajar. Sekarang ni perintah Allah Ta'ala suruh kita semaya. Siapa dia tak semaya, Allah Ta'ala akan azab kita. Maka bagi tahu kepada semua orang ni, dia babah tu dengar. Maka semua bila bercakap ni, dia babah kata tak apa, depan tak ada masjid, kan berhenti depan masjid. Bila amar ma'ruf dibuat ke tak? Maka perkara mungkar ke Allah Ta'ala akan buat keputusan. Allah Ta'ala akan buat keputusan. Kita buat agama dengan tidak ada perasaan, bukan dengan susu. Kita hanya kalau buat apa, pergi royak kat bapa. Dia tak sibuk, kita pun senyap, kita pun dia. Tak jadi. Sebab tu dia kena ada cara dia juga. Dia benda ni kena belajar. Untuk wujud ke orang yang mana, orang mudah dah. Kita orang Islam kita dah. Summa anzala sakinatahu. Kemudian tengok dia dengan iman juga, dengan amal juga, benda ni dapat diislah. Tengok dia hunai bila berlaku lagu tu, maka Abbas panggil, dak. Targhib semula, dak. Bagi semangat, wahai ahli surah Baqarah, dak. Wahai kabilah fulan, dak. Mari tu berjuang ke tak? Maka ketika itu Nabi pun keluar. Allah SWT bila tengok semua ditarik kembali semula, dak. Summa anzalallahu sakinah. Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada Nabi. Dia kepada orang mukmin. Dia Allah Ta'ala turunkan tentera-tentera dia. Wa anzala junudan lam tarah. Allah Ta'ala turunkan tentera dia yang kamu tidak nampak. Wa adzabal ladzina kafaru. Dia Allah Ta'ala azab orang kafir. Bila orang Islam kembali semula bersatu, kembali semula taat perintah Allah SWT, istighfar pada Allah Ta'ala, tahu bahawa dalam peperangan ini kemenangan mari daripada Allah SWT. Kita hanya tunduk pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala buat keputusan. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan bagi orang kafir. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man. Kemudian Allah Ta'ala terima taubat pada siapa yang Allah Ta'ala kendaki di kalangan hamba dia. Ni buka belakang sebab tu surah ni taubat ni, taubat perintah taubat pada orang kafir, pada orang musyrikin, pada orang Islam, pada orang munafikin, pada Nabi sendiri. Nah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman. Innamal musyrikuna ni masih lagi ialah di Mekah. Berapa mereka tak boleh buat haji, tak boleh terlibat dengan haji di tanah haram ni. Bagi tahu Allah Taala bagi tahu orang beriman sesungguhnya orang musyrik ini najis. Ini najis maknawi seperti mana arak lah. Arak ni najis maknawi, air dia tak najis. Kena air arak lagu mana? Betul tak najis. Dan najis tu najis mana? Orang kafir pun dia najis maknawi. Tak ada sentuh dengan dia batal semaya, tak ada orang yang cuma kafir. Salah dengan dia kan batal semaya, tak ada. Dia ni najis maknawi, najis. Allah Taala bagi tu sebenarnya orang musyrikin najasun, najis. Fala yaqrabul masjidal haram ma ba'da amim hada. Jangan siapa-siapa selepas hari ni, lepas musim haji ni, tak masuk lagi Masjidil Haram. Wa in khiftum ilatan, tengok ayat mari ni. Mana orang Mekah ni bila masuk Islam, tak, maka turun ayat Quran. Tak. Orang Mekah ni yang menentang Nabi 20 tahun, tak, 20 tahun lebih. Jadi bila mereka masuk Islam, jadi mereka tak akan sama dengan Muhajirin, dengan Ansar, dengan orang Madinah ni. Jadi mula tarbiyah mereka. Sebab tu kata sunnah Allah ni sama ya. Dia agama ni datang dalam kehidupan dengan sempurna, dengan mujahadah dan pengorbanan. Ni konongan dia ni. Orang yang mana tidak buat pengorbanan untuk agama, tidak buat apa dia, susah payah dari agama, agama ni tak akan sempurna. Agama dalam kehidupan dia tak akan sempurna. Dia akan diuji juga. Dia akan diuji. Paling kurang pun masa nak mati dia akan diuji. Dia akan diuji. Dan dia ni pasal tinggal agama, bila mari tekan sikit tinggal agama, masa nak mati sikit lagi, dia dah dekat dia bahaya. Dia akan diuji juga. Bab mati lagi nak pisah juga. Kena pisah juga. Hak dia sayang sekali, kena pisah belaka. Harta dia ke, isteri dia ke, anak dia, pisah juga. Dan masa atas dunia ni, dia nak mari tarik tali lagu tu. Bila mari perintah Allah, bila mari keadaan dia tinggal perintah Allah SWT, ngelahkan dia dengan mati juga. Dia tengok ni kanun Allah.
Jadi orang Mekah yang bila masuk Islam, bila mereka nak jadi mukmin, mari ujian tetap mari. Dia ni di antara ujian orang Mekah ni. Gapo dia? Orang kafir tak boleh buat haji dah. Allah Taala bagi orang kafir ni najis. Mana najis kamu tak boleh buat haji, tak boleh masuk. Tak boleh buat umrah, tak boleh buat haji. Faham bayar ke sumber ekonomi orang Mekah ni? Orang Mekah tak nane. Orang Mekah ni nega ya. Dia sumber perniagaan dia ni. Bila orang datang buat haji buat umrah, itu sumber dia. Pas kali yang boleh mari haji, boleh mari umrah ni orang Madinah saja kan. Orang Madinah apa kerak? Apa orang? Jadi sebab tu Allah kata wa in khiftum 'ailatan, sekiranya kamu bimbang berlaku kemiskinan, tengok meleset ekonomi kamu, fasawfa yughnikumullahu min, Allah Taala akan cukupkan kamu daripada kurnia dia. Cukup. Tapi cukup pun jatuh dulu ekonomi dia. Cukup pun jatuh dulu, susah dulu. Dia susah mana-mana lama. Dia kena berjuang seperti mana biasa. Dia alhamdulillah para sahabat kan, seperti mana Ikrimah, Suhaib. Nah, mereka ni bila masuk Islam masuk sungguh-sungguh kan? Masuk sungguh-sungguh. Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal ni padahal dia termasuk orang yang mana Nabi kata gantung Kaabah pun kena bunuh. Anak Abu Jahal, Ikrimah. Tapi tak, qaddar Allah. Allah SWT campak dari hati dia kan nak Islam. Maka dia masuk Islam. Jaminan daripada isteri dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk Islam dia jadi orang Islam yang benar-benar soleh kan? Ikrimah jadi Islam yang benar-benar soleh. Dia mati dalam peperangan. Syahid. Tapi ini yang berlaku tak nak begitu. Sekiranya kamu bimbang dak kemiskinan, dak kurangnya harta, dak berlaku. Allah Taala kata pasal apa ini, Allah Taala akan cukupkan kamu dengan kurnia dia. Insya'a, sekiranya Allah Taala kehendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Taala alim hakim. Dak berlaku kesusahan orang Mekah, kesusahan orang Mekah. Tapi mereka semua sabar kan? Mereka semua telah sabar. Sebab tu bila dia berlaku kewafatan Nabi kan, orang lain, Arab-Arab lain apa dia? Berpaling kan? Orang Mekah di antara orang yang mana terus nasihat supaya istiqamah bila dengar berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib radhiyallahu anhu buat perjanjian dengan Nabi Hudaybiyah, dia main peranan besar. Ingat pada orang Mekah, jangan kamu murtad, jangan kamu ni walaupun dengar berita Nabi mati. Ingatlah kamu dulu lawan Nabi. Dia ingat pada kamu kena jadi orang yang mana sahabat di atas kebenaran. Tapi telah lalu kesusahan. Ini sunnah Allah dah. Sebab tu kita kena faham, dan kita nak faham orang Islam ni. Mana bila orang Islam nak ikut sungguh perintah Allah, tengok pakar ekonomi, ahli ekonomi, orang kerja bank, orang semua kau, bila nak ikut sungguh maka akan berlaku kesusahan. Sebab tu dia kena faham. Pas kita bina kehidupan dengan kebendaan, nak Islam tapi dunia tak sudi terjejah, tak jumpa ni, tak jumpa jalan. Sunnah dia ni mesti untuk zahir ke benar-benar mukmin atau tidak, dia kena berlaku. Walaupun jaminan diberi tamkin, diberi khilafah, diberi kuasa, diberi apa, tapi kena lalu susah dulu. Seperti mana para sahabat. Kalau Nabi ada, Abu Bakar ada, Umar begitu sekali kena lalu. Pas kita kan Allah nak bagi kita, kamu ingat kamu dapat mudah-mudah. Tengok bahasa Quran kan. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Adakah kamu fikir kamu boleh masuk syurga mudah-mudah? Belum lagi datang kepada kamu seperti mana orang sebelum kamu. Dia belum zahir lagi tak siapa yang benar-benar berjuang. Sebab tu kita kena jadi ke perintah Allah keutamaan kita. Ni kita amal perintah Allah, agama yang kita amal ni mengikut cita rasa kita. Dia ni cara munafik. Jadi Allah Taala bagi tu, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil, ini perintah Allah. Perangilah orang yang tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Allah Taala suruh perangi. Ni sekarang ni. Tak para sahabat. Sebab tu para sahabat pergi seluruh dunia ni. Qatilul ladzi, perangilah. Mana perangi dengan kaum mula dengan dakwah dulu. Dengan dakwah. Bila dakwah disekap, barulah dengan tentera. Jihad perang ni kerana dakwah disekap. Sebab tu Nabi telah hantar jemaah. Kalau kawasan itu tidak ada penentangnya dengan tentera kan, Nabi hantar jemaah. Tak. Untuk apa dia? Untuk ajar Islam. Hantar untuk dakwah. Sebab asal jemaah sebenarnya jemaah dakwah. Jadi jemaah pasukan jihad dihantar buat apa? Sebab di sana tu jemaah yang dihantar untuk dakwah tu diserangi. Mereka diserang.
Qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang yang mana tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallah, mereka tidak mengharamkan apa yang Allah Taala haram dan Rasul haramkan. Wala yadinuna dinal haq, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Di kalangan siapa dia? Orang yang di mana diberi kitab. Ni dulu kena perangi orang Yahudi dan Nasara ni. Hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka serah jizyah. An yadin, dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina. Ini tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi serah lahir pada mereka pula, pergi ikut pendapat mereka dalam beragama. Orang lagu ni kita kena perangi. Kena perangi. Perangi maksudnya kena usaha sungguh-sungguh bagaimana supaya mereka masuk Islam. Itu maksud. Mana kena berjual, kena menentang, bukan kena ikut. Dan untuk timbul ke perkara ni kan Allah Taala datangkan dua ayat kesesatan mereka. Supaya sahabat ketika mana surah ni diturunkan, bapa kena pergi serai Rom, bapa kena pergi serai Parsi ni. Supaya orang semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni ihsan kita pada orang kafir yang musyrik ni. Sebab dunia tempat uji, kalau dia mati balik dengan ada Allah juga dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan syirik, lagi bahaya. Wa qalatil yahud, Allah Taala bagi tahu Yahudi telah sesat sehingga mereka dakwa seperti mana Allah Taala bagi tahu, berkata Yahudi Uzair ibnullah, Uzair ni anak Allah. Dan Nasara bagi tahu dengan lidah mereka Al-Masih ibnullah, Nabi Isa ni anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwah, itu ucapan mereka dengan mulut mereka, bukan hakikat. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru, sama seperti mana percakapan orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, tak celaka orang lagu ni tak qatalahumullah ni, Allah SWT melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh dipalingkan sedangkan Nabi yang diutuskan ajak semua hanya Allah. Punca dia agama kerana ulama-ulama mereka, ulama-ulama mereka ittakhadhu ahbar, mereka telah jadikan ulama-ulama mereka ni, datuk lebah mereka ni arbaba min dunillah, Tuhan selain daripada Allah SWT. Maksudnya apa dia? Mereka taat pada demon ni seperti taat pada Allah. Terjadi Tuhan tu. Sebab tu kita taat pada pemerintah ke, pada ulama mana-mana ke yang bercanggah dengan hukum Allah, mana kita dah jadikan dia sebagai Tuhan. Sebab yang boleh perintah kepada kita ni hanya Allah. Yang boleh perintahkan kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perintah itu bercanggah dengan perintah Allah, ni yang berlaku, ni Allah Taala bagi tahu. Mereka telah jadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadat mereka, lebah-lebah mereka arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka telah jadikan Nabi Isa ni Tuhan mereka. Wa ma umiru, sedangkan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya liya'budu ilahan wahidan, supaya semua hanya Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Sebab tu kamu kena perangi mereka, Allah Taala bagi tahu. Ni pada para sahabat. Sebab tu Abu Bakar bila sesat ke tak? Bila sesat tentera Usamah balik dapat kemenangan, maka Abu Bakar bagi tahu pada Muhajirin dan Ansar, sekarang kita pergi ke Rom. Sekarang perintah Allah SWT, Rom. Dan Nabi kita baca dah kan, lepas Hudaybiyah, lepas keadaan Amir tu, tulis surat pada Rom, Mesir, Parsi semua. Ajak mereka masuk Islam. Ya, dakwah dulu sampai dulu. Berapa pergi Romnya? Rom buat persiapan sekarang. Dan ni lepas surah ni, lepas Fatu Mekah ni, Rom tunggu Nabi di Tabuk. Nak perang dengan Nabi. Telah siapkan beratus ribu tentera untuk serang Madinah. Nabi pergi sambut di Tabuk tu. Nabi pergi sendiri. Dia umur Nabi ni 60 lebih. Agak pedal lagi. Ni Nabi telah tunjuk pada kita. Baru berjual, baru sapa agama. Dia kena ada himmah ni. Yuriduna an yutfi'u nur Allah. Mereka ingin tu, Yahudi dan Nasara ni, mereka tok lebah mereka, ulama-ulama mereka ni dengan tahrif agama ni, mereka nak padam nur cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, Allah Taala tidak ingin melainkan untuk menyempurnakan perintah-perintah dia. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka. Dan gaya kita bukan yang gani. Ajib ni. Gaya kita ni dah jadi lari. Gaya kita ni untuk jumpa anak beranak makan tupak, makan nasi dagang. Kan kita dengar kan? La ilallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ni kan? Ini berkait dengan agama ni. Berkait dengan jihad lah. Ni sebenarnya takbir gaya ni. Supaya orang Islam ni lepas puasa ni, himmah dia begitu tinggi sekali. Dah bersedia ke mana saja nak pergi.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah lah yang telah utuskan rasulnya dengan petunjuk, dengan Quran ni, dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala din, supaya agama ni zahir pada semua orang. Semua orang. Sebab kejayaan seluruh manusia dalam taat perintah Allah SWT. Semua. Dan gapo dia? Berhajatnya satu orang untuk selamat di akhirat, semua orang. Bukan kita je. Bukan kita. Orang kafir semua berhajat. Agama ni macam air. Macam air. Macam air dengan ikan lah. Semua ikan nak air. Semua ikan nak. Keselamatan mereka dalam air. Maka selamat manusia dalam agama. Dalam agama. Dan ni Allah Ta'ala bagi tu. Dia telah hantar Rasul dengan bawa petunjuk dengan Quran ni, untuk zahirkan pada semua agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrikun tak suka. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Ha ni kan? Kita baca dalam kitab Raja je. Dia ulai sebenarnya di sebalik walau karihal kafirun ni ayat dia ni. Walau karihal kafirun ni ayat dia ni. Dalam takbir tu ringkas saja. Dalam takbir tu. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Kemai, punah mulut. Tak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, inna katsiran minal ahbar, ni Allah Ta'ala dedahkan umat sebelum kita bagaimana mereka boleh sesat. Disesatkan oleh ulama-ulama ni. Wahai beriman, inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya kebanyakan ramai ulama-ulama dan ahli ibadat ni. Ulama-ulama Yahudi, ulama An-Nasara dan ahli ibadat mereka ni, la yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara batil. Makan harta manusia dengan cara batil. Cara batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka halau orang daripada jalan Allah. Mereka halau orang daripada jalan Allah. Ni punca dia. Datangkan bidah-bidah, amalan-amalan, sebab tu agama tak gerak. Dia jadikan amalan ni upacara. Upacara. Gerak bila kena bayar. Tak kena bayar tak gerak. Orang lama semua ibadat kena bayar belaka. Tak. Mai jenazah pun kena bayar. Tak. Sepatut fardu ain tu dah jadi package dah. Lepas dia masuk orang awam muka terlampau jahil doa kak. Molek apa salahnya? Tak. Dia molek lepas jenazah ni dia kena baca Quran 30 juzuk untuk hantar pahala pada mayat ni. Bahan baca Quran kena upah pula, situ pula makan. Tak cukup sehari. Kalau boleh baca Quran kubur pula. Rate dia sehari sehari 700 lah ni. Apa ya? Kalau boleh 10 hari. Orang pandai 3 orang mati tak pada sebulan. 3 orang mati boleh tunggu kubur. Tak apa dah. Tapi kerana kejahilan umat, kan nampak molek belakang tu. Dia bukan lagu tu. Dia tak pergi tengok bila ada benda lagu ni tu jadi semangat tu. Dan ni yang dibuat oleh ulama-ulama Yahudi ni. Dia tahrif agama ni dihiaskan orang tak apa, tak semaya, tak apa gapo. Pok kita kalau masuk neraka pun sekejap 2-3 hari ya. Yang penting nak bagi pitih pada dia. Nak kalau rasa masalah gapo biar kita doa untuk dia. Doa kena bayar. Gitu kita buat sekarang ni agama. Kalau sini tak nampak mana kalau pak orang kaya, Allahu Akbar. Baca Quran 30 juzuk, berapa ribu kena bayar. Jadi punah belakang. Last sekali punah belakang umat ni. Ahli ibadat punah, ulama punah. Jadi last sekali pak kita belakang. Punah belakang. Dan ni Allah dedah pada kita. Ini kesesatan ulama-ulama Yahudi dulu. Apa mereka boleh sesat? Betul Allah bagi tahu orang beriman, inna katsiran min al-ahbar, kebanyakan ulama-ulama Yahudi dia, ahli ibadat mereka ni makan harta manusia dengan cara batil. Wa yasudduna an sabilillah, mereka halau daripada jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dia orang yang mana simpan harta dia, emas dia, perak dia tidak infak di jalan, tidak mahu bantu agama Allah. Tak. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berita gembira pada mereka azab yang sangat pedih. Hari yang lagu mana yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari mana mereka dibakar dalam neraka, dipanaskan. Fatukwa biha jibahum, hari mana harta mereka dipanaskan dalam neraka, kemudian akan dicok atas dahi mereka, atas belakang mereka, di lambung-lambung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kamu simpan untuk kamu yang atas dunia dulu, tak boleh guna sekabut juga. Fadhuqu ma kuntum taknidun, rasalah dengan apa yang kamu duk simpan tu. Habis kat tu, habis cerita tentang
tetap Yahudi, kembali tetap kesesatan orang Mekah pula. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Tengok ni Allah Taala sebut ni bilangan bulan haram ni, bulan Islam ni. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan fi kitabillah, mengikut kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, daripada hari Allah Taala jadikan langit dan bumi ni. Dunia ni bila dijadikan 12 bulan dah. Ni benda lama ni. Ni benda hak. Minha arba'atun, dalam 12 bulan ni ada 4 bulan haram, 4 bulan hurum, 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Tak nak bagi tahu. Bulan apa? Ni bulan depan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian diselangi dengan Rejab. Ni 4 bulan haram. Dan kita kena belajar sebut bulan haram depan ni molek benar dah ni. Ni jelas dah. Semua kerja dah. Ni Ramadan tak tukar ke Abu. Lepas tu Syawal tak tukar. Zulkaidah tak tukar dah. Zulhijjah tak tukar juga. Rebal. Lepas tu kita Muharram, Safar, kita ikut. Ini hok kita guna Januari, Februari, nak Mac. Ini hok gereja punya. Hok gereja masuk. Gereja dominasi kita ni. Sebab tu dia kena betul belakang. Kita kena biasa sebut hak ni. Bahawa ni agama. Allah kata dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang benar. Bilangan bulan ni agama. Bulan ni agama. Maka fala tadhlimu fihin anfusikum. Maka jangan kamu tengok, jangan kamu buat zalim berkenaan bulan-bulan ni. Jangan ganggu bulan-bulan ni. Kena jagalah. Waqatilul musyrikin kafah kama yuqad. Dia perangilah orang musyrikin ni secara keseluruhan sebagaimana mereka merangi kamu secara keseluruhan. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa Allah Taala akan bersama dengan orang muttaqin. Innaman nasi'u ziyadah. Sebenarnya orang yang mana ubah anak bulan ni. Innaman nasi', sesungguhnya orang yang ubah bulan ni ziyadatun fil kufr. Allah Taala bagi tahu orang yang mana nasi ni apa dah? Nasi ni melewatkan. Mentakhirkan. Nak sepatut apa dah? Hari Jumaat ni gaya. Tak. Hari Sabtu. Tak. Patut hari Khamis, contoh hari Khamis orang kerja belakang payah, Tak. Hari Sabtu lah sebab dah boleh cuti. Nak sesuai ni keadaan gitu. Allah Taala bagi tahu ganggu bulan ni satu kekufuran. Kufur. Sebab apa? Dia akan melibatkan lari bulan haram tu. Bulan haram. Dan ini kesesatan orang Mekah. Quraisy main perangai dia. Dan semua ni hadirin hadirat tengok ni dia punya apa dia? Enjok bulan ni bukan kerana suka-suka, mana ada orang buat suka-suka, semua keadaan belakang. Sebab tu keadaan menyebabkan kita langgar perintah Allah Taala ni tak dipakaskan abu. Ini semua keadaan belakang. Keadaan lagu mana? Baik Quraisy ni dia perang dengan orang ataupun orang perang besar. Perang ni hati ni perlu modal. Modal banyak mana, orang banyak mana. Perang. Contoh perang bulan Syawal. Perang. Nak tinggal 2-3-4 hari lagi, seminggu lagi. Minggu depan nak masuk bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah bulan haram kan tak? Jadi tengok keadaan ni, tak tahu siapa dia benar ni. Kalau seminggu lagi, dak bila masuk bulan haram kan kena berhenti perang kan? Tak. Jadi tak tahu siapa dia benar, modal banyak habis dah. Jadi dia panggil mesyuarat, kepala-kepala mesyuarat ni. Kita lagu mana ni? Tak, bulan depan ni nak masuk bulan haram dah. Kita lagu ni tak sesah. Tak. Maka dia anjak seminggu lagi. Jadi 2 minggu. Berapa hari kita boleh sesah? Tak, perang ni. Maka dia sepakat kan? Dia semua kerana keadaan. Keadaan. Ini bahaya. Dia Allah Taala bagi itu ni kekufuran. Ni bukan anjak saja ni. Semua kan. Yudillu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman. Yang menyebabkan dengan anjak bulan itu menyebabkan orang kafir jadi sesat. Yuhillunahu aman. Allah bagi tahu mereka telah menghalalkan bulan haram ni 1 tahun, wa yuharrimunahu aman, dan mereka mengharamkan bulan halal tu tahun yang lain. Liwati'u 'iddata ma haramallah, supaya mereka dapat menyamakan di atas perkara yang mana Allah SWT
haraikan. Mereka aja lagu mana, tapi lagu-lagu mana pun bulan hari tu jadi halal. Jadi halal. Tahun ni jadi halal, terlepas dia kembali semula juga. Terlepas dia kembali. Wa yuhillu ma harama, lalu dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Zuyyina lahum su'a amalihim, dihias pada mereka amal buruk mereka nampak molek kerana keadaan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada kaum kafir. Sebab tu agama jadi rosak kerana fikrah-fikrah lagu ni, pemikiran lagu ni. Bila mereka ada gini, agama tak tepi perintah. Sebab tu kita dah baca dah kan surah Makkiyah, dia kena besarnya Allah. Dia kena tak agama depan semua, baru dia tak punah. Sebab pemikiran kita terhad. Kita memang nampak sekarang ni sesuai lagu ni, tapi akhir datang kita tak tahu. Bila kita mula dah lari, maka dia akan jauh, Sebab tu kita kena rasa puas hati dengan kita Allah, dengan perintah Allah. Kita ajak orang kembali kepada kita Allah, baru dia jadi manusia yang akan jadi molek. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, malakum idza, ini khitab pada mula pada orang Islam dan munafikin. Wahai beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum. Kenapa kamu ni bila dikata pada kamu bangkitlah, berjuanglah di jalan Allah, marilah berperang di jalan Allah, Allah kata ithaqaltum, maka kamu rasa berat. Ithaqaltum ilal ar, kamu tak sih pergi nak duduk. Apa jadi lagu ni? Araditum bil hayati dunya, adakah kamu puas hati dengan kehidupan dunia ni berbanding akhirat? Puas hati dengan dunia tak sih akhirat. Tengok Allah Taala buat apa ni. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada kehidupan dunia ni berbanding akhirat melainkan sedikit saja. Tak, Nabi bagi tahu dalam hadis, tak, seperti mana satu orang celuk jari di laut. Laut tu akhirat. Lekat air di jari dia tu dunia. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru, sekiranya kamu tidak bangkit, tidak bantu agama Allah, yu'adzibukum adzaban. Tengok ancamnya, Allah Taala akan azab kamu dengan azab yang pedih. Dia Allah Taala pilih orang lain. Wala tadurruhu syai'an, dia tidak bagi mudarat sekali pada agama Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Taala tidak berhajat pada kamu. Illa tansuruhu, sekiranya kamu tidak mahu tolong agama Allah, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya telah tolong Allah SWT. Siapa dia? Id akhrajahu alladhina kafaru, ketika mana orang kafir telah menghalau dia, telah tolong agama Allah. Siapa dia ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah begitu. Sekiranya kamu tidak mahu tolong agama Allah, maka sesungguhnya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Id akhrajahu alladhi, ketika mana Nabi telah dikeluarkan oleh orang kafir. Thaniya ithnain, dengan dua orang. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua berada dalam gua. Idh yaqul li sahibi, ketika mana Nabi kata pada teman dia, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Siapa dia ni? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mana hijrah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah telah turun ketenangan ke atas Nabi. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, dia Allah telah bantu dia dengan bawa tentera yang mana yang kamu tidak lihat. Dia waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dia Allah Taala telah jadikan ucapan perjuangan orang kafir ni duduk di bawah. Dan wa kalimatullah, kalimah Allah yang ulia, yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dia Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ni orang yang mana perjuangkan agama Allah. Sebab tu kita kata tak ada cara lain, kena ikut cara Nabi. Sebab tu kita jangan cara kita. Kita dalam bahaya dakwah ni. Kalau kita buat cara kita, lari daripada cara Nabi, dia akan hasil lagu lain. Hasil lagu lain. Dia cara Nabi lagu mana? Cara Nabi. Cara Nabi berpandukan kita Allah. Berpandukan setiap perkara kita nak buat mesti habis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti habis dari dakwah. Kita tak boleh itlakkan dengan cara kita. Sebab cukup mustahil. Dan kita faham kan, dalam bab ibadat pun kena ikut cara Nabi. Dalam bab dakwah yang mana Quran turun sebagai pandu pada Nabi, yang kita baca dah ayat, hadirin hadirat, kalau kamu lari sikit daripada apa kami wahyukan, kami akan azab kamu. Kalau kamu kata apa yang kami tak kata, kami akan azab kamu. Dia percubaan daripada musuh supaya buat cara lain, cara lain kan. Itu cara yang kita maksudkan. Itu yang maksud. Dah tentu dah. Sebab tu cara ni bahaya. Sebab tu kita tak boleh mana-mana. Sebab tu kita kata cara dia lagu dengan keadaan kita lah ni. Mula-mula musyarat dulu. Ajak orang masjid dulu. Ajak orang belajar kitab Allah dulu. Ajak orang amal agama dulu. Hak basic dulu. Dan ni Allah SWT
bagi tahu cara nak tolong agama dia. Infiru khifafan wa thiqalan. Hak ni berat kita tak nak buat lah ni. Daripada ayat berapa kita baca ni? Ayat apa ni? Ayat 29 surah ni. Qatilul ladzi la yu'minu. Allah Taala perangi orang yang tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Tak ada bagi tahu, okey? Dia tidak harai apa yang Allah Taala harai, tidak halal apa yang Allah halal. Siapa dia mula sekali? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasara dulu. Demon ni dulu. Allah Taala suruh kita perangi dia. Perangi usaha atas dia supaya dia kembali pada Allah dengan dakwah, dengan bagi penerangan, dengan tengok keadaan kita. Keadaan kita ni. Allah bagi dia, Allah Taala dedah kesilapan dia, bagaimana tahrif pada akidah mereka, amalan-amalan mereka. Allah Taala bagi tahu pada kita. Dia sekali lagi ayat 38 kita baca, ya ayyuhallazina amanu malakum, kenapa kamu ni bila disuruh berjual di jalan Allah kamu rasa berat? Puas hati dengan dunia ke? Tak segera kan? Puas hati dengan dunia ke? Allah nak bagi tahu kehidupan sedikit. Kalau kamu tak berjual, Allah Taala akan azab kamu, Allah Taala pilih orang lain. Dia bagi tahu. Kita baca illa tansuru. Kemudian bagi tahu tentang Nabi, bagaimana Nabi telah buat. Ni sambung lagi, infiru khifafan wa thiqalan. Bangunlah berjual dalam keadaan khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan lemah semangat, semua keadaan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dia berjuallah dengan harta kamu, dengan diri kamu fi sabilillah, di jalan Allah. Pastikan jalan itu jalan Allah. Kita tak ada jalan orang lain kan? Bukan sosialis, bukan demokrasi, bukan apa. Kita jalan kita sendiri, jalan Allah sendiri. Jalan yang mana asas dia la ilaha illallah, furuk dia daripada la ilaha illallah. Dia sambung belakang. Waktu tu kita minta ulama kita semua kita terlibat, bagaimana nak jadikan benda ni. Dia benda ada amar ma'ruf nahi munkar lah. Amar ma'ruf. Sama-sama kita bila berlaku tahrif, seperti mana Nabi Musa bila nak tinggal Nabi Harun dengan Bani Israel, aslih wala tattabi' sabila mufsidin. Beki lagu mana? Supaya taat pada Allah. Cari jalan. Fikir bagaimana. Kita ada jalan. Kelantan kita ada 860 masjid mukim. 860 masjid mukim maksud dia apa? Maksud dia satu masjid tu dia ada 2, 3, 4 surah. Kita ada. Dia ada 2, 3, 4 surah. Mana 2, 3, 4 surah masjid orang Islam dalam lingkungan berapa? 3,000, 4,000. Islam. Ini asal kita. Di situ kita boleh tahu dah bagaimana kekuatan kita. Dengan masjid 860 ni masjid mukim. Masjid mukim. Kalau dengan surah belakang kita ada berapa? Kat 2,000 lebih. Dah 2,300 kalau tak silap. Dah kita punya surah kita. Surah kita. Surah termasuk surah polis lah, surah polis, surah bomba. Mana kita ada pusat, mana tepat sudah ada dah, tepat masjid. Bagaimana nak libatkan semua orang dengan masjid? Masjid ni akal Islam, amal-amal masjid ni. Dan ada amal-amal masjid ni. Masjid ni. Kalau kita bergerak di setiap masjid tempat kita ni, Allahu Akbar, akan berlaku pergerakan, akan apa? Setiap orang pergi pujuk orang soleh. Setiap masjid ni ada orang soleh dia. Orang soleh ni bergerak, pujuk orang tak semaya, bagi semaya. Seperti mana Nabi hantar orang kan? Ni kita Nabi duk sibuk dengan pergi kepada Fatih Mekah, pergi jemaah, pergi serai hak ni. Ada jemaah-jemaah kecil-kecil dihantar untuk ajar arak-arak ni Quran. Dihantar tak putus-putus. Dihantar. Gerakkan orang. Nabi tarik hok pandang pergi ajar orang tak pandang. Dia hok tak pandang tu pergi belajar dengan orang pandang. Sebab tu hadis-hadis yang mana bagi tahu kan utubul ilmu tu faridatun tu. Ketika ni dia kelebihan semua tu tarik supaya semua orang belajar dan semua orang mengajar. Tentang Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebab baik kamu ni orang yang mana mengajar dia, belajar, tarik untuk libatkan orang. Dia kena cetuh gini baru dia berlaku perubahan. Perubahan yang berlaku bila ada pergerakan. Dia main senyap gitu tak berubah. Tak. Tengok ni Allah SWT gerakkan para sahabat. Ini bila nak selesai ni, di Mekah nak selesai ni mula Nabi nak wafat nak gerakkan sahabat pergi ke Tabuk. Dia Tabuk kita tahu kan berapa ribu kilometer daripada Madinah ni. Jauh. Tak. Dan Nabi pergi ke apa? Jalan kaki dengan unta, jalan kaki dengan kuda, gile-gile, musim panah. Lau kana aradan, Allah bagi tahu. Lau kana aradan qariban, mula sifat munafik. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka.
Mereka ni munafik ni, Allah Ta'ala beritahu kalau perjalanan itu dekat dan safar dia tu pun singkat, nak perjalanan dekat, lepas tu masa pun singkat, lattabauka, nasab mereka ikut kamu, walakin ba'udat alaihim musyaqqah, tapi kerana safar ni, perjalanan ni dah jauh, dah dengan susah payah, maka saya halifuna billah, maka mereka bersumpah. Tengok Allah Ta'ala jelaskan orang munafik ni, wa saya halifu, dia mereka akan bersumpah dengan nama Allah, law istata'na la kharajna ma'akum, kalau kami ada kemampuan kami akan keluar bersama dengan kamu. Allah Ta'ala kata yuhlikuna anfusahum, mereka telah binasakan diri mereka. Dengan ucap gitu tu, buat alasan tak asyik menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dengan para sahabat kan, mereka telah binasakan diri mereka. Mereka bersumpah dengan nama Allah, kalau kami ada kemampuan kami akan keluar bersama dengan kamu. Allah Ta'ala kata yuhlikuna, mereka telah binasakan diri mereka. Wallahu ya'lam innahum laka, Allah Ta'ala tahu mereka dusta. Mereka dusta, mereka tak susah payah, tak susah payah. Afallahu anka lima adinta lahum, Allah Ta'ala maafkan kamu wahai mak, kerana kamu telah izinkan pada mereka, hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu, sehingga jelas pada kamu adakah mereka benar atau tidak, wa ta'lamal kadhibin, supaya kamu tahu mana yang dusta. Allah Ta'ala bagi la yasta'dzinukal ladin, ini ni siap dia ni, asbab nuzul dia ni Tabuk lah ni, bila Nabi palu genda tak untuk buat persiapan nak pergi Tabuk, lama 2, 3, 4 minggu lepas balik daripada Mekah haji, maka Nabi SAW tarik para sahabat untuk pergi ke Tabuk, lawan Rom, nak lawan Rom ni, lawan Rom. Jadi munafik bunyi Rom tu takut dah. Kita tengok perintah Allah Subhanahu Taala, la yasta'zinukan, jadi mereka minta izin dengan Nabi, mereka minta izin dengan Nabi. Jadi Allah Taala dedah ni, la yasta'zinukan alladhina yu'minuna billah, tidak minta izin dengan kamu orang yang mana beriman dengan Allah di hari akhirat, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, orang yang mana berjual dengan harta mereka dari diri mereka. Orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat, dia orang yang berjual dengan harta mereka diri mereka ni, Allah Ta'ala bagi orang lagu ni tidak akan minta izin dengan kamu untuk tidak sertai kamu. Wallahu alim bil muttaqin, Allah Ta'ala tahu siapa yang muttaqin. Innama, sebenarnya yang minta izin dengan kamu ni untuk tidak sertai jihad ni, peperangan ni, alladhina la yu'minuna billah, orang yang mana tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Wartabat qulubuhum, dan punca dia kerana mereka ragu dengar perang dengan Rom, nak korban dengan harta, masa perjalanan jauh, musim panas. Sebab tu kita selami kita Allah ni dengan istizhar kan, zahirkan kalau kita duduk sini bagaimana keadaan kita. Wartabat qulubuhum, punca dia kerana ragu-ragu dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahum fi raibihim yataraddan, kerana mereka dalam keraguan tentang agama ni menyebabkan mereka ditaraddud ni, tak tetap pendirian. Bila tanya semangat nak pergi, tapi bila digepok dengan susah payah gini kan tak, maka tarik tali pula. Allah Taala kata walau aradul khuruj la'addu lahu uddah, kalau mereka benar-benar nak sertai kamu wahai Muhammad, nasab mereka sudah buat persiapan dah. Bila dengar sebelum ni lagi dah siri peperangan telah lalu dah dak. Orang mukmin ni dak asal pedai semua. Dak mana semua. Bila masa dak sedia, mana buat latihan semua. Tu sifat orang nak jual tu. Orang nak jual. Dia pedai tak tahu mana. Mana tak tahu mana. Dak. Sebab tu dia kena buat. Tu dia persiapan dia sudah. Persiapan dia sudah amalan, jaga tahajud, jaga amalan, jaga semua. Walau aradul, kalau benar-benar mereka nak keluar, la'addu lahu uddah, mereka telah buat persiapan dah. Walakin karihallahum bi'athahum, tengok Allah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak suka mereka sertai sebenarnya. Allah Ta'ala tak suka mereka sertai. Hum bi'athahum. Fathabbatahum, lalu mereka pun terhalang. Allah Ta'ala tak suka. Dia ingat jihad ni, dia ingat berjuang agama Allah, dia ingat infak semua ni hati. Satu orang dapat buat dengan sebab dia nak. Allah Ta'ala targhib ya. Tapi satu orang bila dia nak sungguh, sama ada infak, sama ada nak jihad, nak berjuang di jalan Allah, nak tegakkan agama kan tak? Oh, dia kena suku pula, dia kena nangis minta dengan Allah. Ya Allah, terimalah saya ya Allah. Saya benar-benar nak ya Allah. Dia kena menangis atas perkara ni biar Allah Ta'ala guna. Dia bukan boleh, dia nak pergi, boleh. Dia taufik ni, ni benda paling mahal sekali. Allah Ta'ala nak guna kita asbab hidayat pada orang lain. Ini satu perkara yang sangat besar. Ini alamat Allah Ta'ala terima satu orang tu. Bila Nabi bagi tahu kan, bila Allah Ta'ala kenal pada satu orang kan, Allah Ta'ala akan bagi tahu pada penduduk langit, bagi tahu pada para malaikat. Bagi tahu
pada para malaikat bahawa fulan bin fulan aku kenal dia, mumpung kena kenal dia. Maka malaikat akan berkata kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, bahawa fulan bin fulan tu Allah SWT suka pada dia, aku pun suka pada dia, kamu kena suka pada dia. Orang lain pun semua akan suka pada dia. Maka mereka akan beritahu pada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, bahawa fulan bin fulan tu Allah Ta'ala suka pada dia, kami penduduk langit suka pada dia, dan kamu pun dah suka. Mereka pun suka. Nama kemuliaan. Dan nak benda lagu ni tak ada jalan, inabah dengan Allah sungguh-sungguh. Dan kita ada dah standard dia kan, standard Allah Ta'ala terima lagu mana, tengok dari Quran ni, tengok para anbiya, tengok para salihin, tengok para sahabat ni, orang yang mana Allah Ta'ala terima ni. Ini standard dia kan. Di mana ada standard gabar dia, jenis biasa, tak ada. Dia tengok ni Allah Ta'ala beritahu ni munafik. Banyak alasan tidak boleh berjual ni, sama ada kebun kau gapo kau. Ini percakapan munafik. Percakapan munafik. Percakapan mukmin kalau tak lagi sungguh dah. Dia banyak istighfar. Bila keadaan gini Allah Akbar. Dia banyak istighfar. Dia tahu kesalahan dia. Keadaan dia tak lagi kerana dunia, bukan tak ada gapo sebenar dia. Akhir keluar perkataan lagu ni. Allah Taala bagi tahu orang lagu ni walakin Allah Taala tak suka kalau mereka benar-benar nak keluar, nak ikut Nabi, nak berjual, nak share, mereka telah buat persiapan lama dah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak kenal pada, sebab tu dia tak ada persiapan. Wa qila qu'udu ma'al qawm, maka dikata duduklah bersama orang yang duduk. Law kharaju fikum, Allah Ta'ala kata kalau orang lagu ni pergi juga bersama dengan kamu, mazadukum illa khabala, tidak bertambah pada kamu malaikat susah, malaikat keburukan. Khabala kita baca dah ke surah sebelum ni. Khabar ni maksud apa dia? Hok kemah tu jadi berat, hok kemah kan kita berat, kita buat dia jadi berat, tu khabala. Mana Allah Ta'ala bagi tahu law kharaju fi, kalau munafik ni kalau pergi juga ke tak, dia duk komen kau tu, komen habis jadi orang susah, orang jadi bala. Illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum fitnah, mereka akan bersegera di celah-celah kamu tu dak duk cari fitnah, duk cari. Bawa berhenti sini, berhenti masalah dah. Bawa berhenti sini, panah-panah, bawa tak berhenti lagi, kalau tak berhenti lagi panah. Semua dia akan komen, dia akan jadi orang bermasalah dalam jemaah. Banyak ni sifat-sifat munafik. Dan dia ada benda ni kan, orang baru masuk Islam kan sifat tu dah ada juga dia manusia ni. Sebab tu Nabi tak detailkan benda ni. Nifak amali ni benda tu ada pada kita. Benda tak zahir bila keadaan kita tekan. Kecek ke perbuatan ke, ni hasil daripada nifak yang ada pada kita lah. Hasil nifak yang ada pada kita. Benda ni kena baiki. Wa fiikum, sebab tu amal-amal istighfar dia baiki kita. Tahajud kan dia tekan benda-benda lagu ni. Bayar kita satu orang duduk sedap tidur tau, tiba kita paksa bangun diri. Ni bukan senang. Ini nifak cabut ni. Duduk sore kita zikir pada Allah SWT sehingga mengalir. Ini yang nifak ke cabut ni. Cabut. Khidmat, amal-amal khidmat akan cabut. Wa fiikum samma'una, di kalangan kamu pula ada samma'una ni pula. Ni kelebihan orang Islam pula ni. Di kalangan kamu pula, di kalangan Islam sendiri pula, hoki berjual dah ni, sanggup dah. Jadi suka dengar cerita. Bila dia baru dengar agak, kena provoke kau agak, mula naik angin. Dia ada ni tengok. Dia tak ada cerita karakter manusia ni. Ini bukan munafik. Wa fiikum, di kalangan kamu pula orang Islam pun sama. Kalau orang munafik ni keluar bersama dengan kamu, tak, dia tidak menambah malaikat kesusahan, keburukan. Dan mereka akan cari celah-celah tu sebab-sebab fitnah. Dan di kalangan kamu sendiri pun suka dengar berita lagu ni. Mudah-mudahan tak molek lagu ni. Pas mula terkesan. Wallahu alim bidzalimin. Allah Taala siapa yang buat zalim. Wa laqad ibtaghu fitnatan min qablu wa qallabu lakal umur. Sesungguhnya orang munafik ni mereka sentiasa cari fitnah. Sebelum ni pun, masa duduk di Madinah sendiri pun, tak apa-apa menyebabkan fitnah dia duduk Aceh. Kita baru surah Nur kan tak? Surah Nur kan boleh berlaku berita tentang tuduhan kepada seorang wanita yang soleh berzina kan. Orang ni duduk Aceh, duduk sibuk. Dia main lagu ni orang munafik ni. Dia tak boleh dengar berita. Dan di kalangan orang Islam pula ada suka dengar. Dia ada kata dia bukan munafik, tapi suka dengar benda-benda lagu ni. Orang bermasalah, orang masih lagi jiwa bermasalah. Tak nak Islam, no, tapi jiwa lagi masih bermasalah kan. Suka dengar benda lagu ni. Wa qallabu lakal umur, dan mereka suka tukar kenyataan. Wa qallabu lakal umur. Perkara ni dia spin hatta ja'al haq, sehingga datang wahyu mari betul, mari bagi tahu wa dhara amrullah, dia sehingga Allah Taala zahirkan perkara tu. Wa hum karim, dalam keadaan dia tak suka. Dia tak. Aminhum man yaqulu dhalli wa la taftini, ada di antara mereka mari jumpa Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, izinkanlah saya ni supaya tidak sertai, jangan buat fitnah pada saya.
Dia faham Nabi ajak dia pergi jihad ni tak sebagai fitnah. Allah Taala kata ala ketahuilah. Ala fil fitnati saqatun. Dia royak lagu tu dia kena fitnah dah. Alasan dia tu dia adalah fitnah dah. Haji. Tak ada fitnah kan bila kita tidak mahu bantu agama Allah. Dekat dia ketika mana agama Allah berhajat pada bantuan kita, kita tolak, kita dalam fitnah dah kita. Kita tergelai dalam fitnah dah. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam ni benar-benar akan meliputi orang kafir. In tusibka hasanah tasuhum. Ni orang Taala mula dalil dedahkan sifat orang munafik. Bila kamu dapat kemenangan, maka mereka rasa susah hati. Wa in tusibka musibah, bila kamu dapat musibah, yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw farihun. Mereka kata sebaik kita berhati-hati. Oh, kalau kau pergi pas kau kena. Bijak kita, putusan kita dia rasa bijak. Bila satu jemaah dihantar, jemaah tu kena musibah ke tak? Tak. Bila jemaah tu dapat kemenangan, dia susah hati, dia serah rugi. Tak. Kalau jemaah yang dihantar tu kena musibah, dia kata nasib baik tak pergi. Oh ni kerana kita betul firasat kita ni. Kalau pergi pas kita kena Allah ni. Jiwa berlainan. Duduk sekali tapi jiwa berlainan. Ni tak sih. Selain duduk sekali, jiwa duduk sekali. Sebab tu Nabi telah ajar cara kita supaya kita jadi orang yang sama. Ya, Nabi ajar menerikah dalam kehidupan harian kita. Makan ingat tangan ya. Ya, makan tangan. Kita tak boleh tahu orang Islam makan tangan ya. Okey, semua bersama belakang. Bukan senang, nampak simple tapi sebenarnya ni asbab-asbab untuk bersatu. Kita bersama belakang. Supaya bila hak ni sama kan, batin biar boleh sama juga. Batin biar sama juga. Islam. Sebab tu Nabi bagi tahu kan, orang muslim seperti kal jasad wahid, tak seperti satu jasad. Bila mana anggota sakit ke tak, maka anggota lain pun rasa sakit. Tapi ihsan ni tak ada kan. Sebab tu kita kena usaha. Kita tak sihat kan. Kita tak sihat. Tak. Sakit kaki kita pelik bodoh kaki ni. Hai, nyusah betul. Dah kaki dia. Tak. Mana kita lagu tu? Tak, kaki kan. Oh. Mulut pula duk kecek. Sakit kaki. Sakit kaki. Tak, sakit kaki. Tangan pergi pecek pula boleh pecek. Tak. Semua Nabi buat tamsil begitu sifat kita sebenar. Tak, kekurangan yang ada pada orang kita. Tak. Maka bagaimana kita cari jalan bagaimana nak sesat. Bagaimana nak sesat? Kalau tidak kan habis. Sesat juga. Sesat sepuluh apa? Sepuluh lori JNT terbalik ni. Dia tolong sesat juga. Tak, lori JNT terbalik mana keren. Malu orang keren. JNT terbalik kan tu. Banyak raya ni. Sekut raya ke apa ke tak? Oh sekapung dia ambil ni. Tolong selesai. Selesai sungguh. Tak. Saya tengok jiwa jadi rosak. Bulan Ramadan baik. Bulan Ramadan sepatut malu. Sepatut benda lah. Bila tengok orang kena musibah tak? Tolong orang. Tapi jiwa jadi bermasalah ni. Keadaan tak sihat ni. Jiwa ni. Jiwa tidak ada rasa bersama. Kesusahan orang itu nak buat. Kita hidup dengan penuh kemendak yang nafsi-nafsi gitu sekali buat. Ni Allah Ta'ala bagi orang munafik ni. Mereka, kalau jemaah yang dihantar terkena musibah, dia kata nasib baik kau tak pergi. Kalau tidak pas kita kena. Yaqulu qad akhadna amrana min qab. Nasib baik kita telah ejah molek. Kita tahu. Akhadna amrana min qab. Kami telah buat persiapan rapi. Tepat pilihan tak ikut sekali tu. Wa yatawallawhum farihum. Mereka balik mereka ada gembira. Siap royak kau lagi. Dan ni sahabat tak tahu sebenarnya. Bila turun lagu ni percakapan mereka tak. Kan kena ke apa? Jemaah tu kena kan? Kena igak, accident, mati. Oh, nasib baik kau tak pergi. Orang tu tidak pakai kena gini. Ini munafik kecek lagu ni. Munafik kecek lagu ni. Banyak Allah Taala zahirkan, sahabat tak tahu. Sebab kita tak tahu sebab asbab nuzul tak ada. Jadi Allah Taala bagi tahu ni ciri kecek lagu ni nifak. Lagu ni. Sebab tu sahabat takut. Ini Allah Taala tarbiyah, Allah Taala tarbiyah. Kullan yusibana illa ma kataba. Katakanlah tidak akan menimpa apa musibah pada kita melainkan apa yang telah Allah Taala tulis. Kau maulah dia dah tuai kita, dia dah yang atur belakang. Dia orang mukmin hanya pada Allah dia bertawakal. Oh, munafik berat lagi dak bila berlaku musibah lagu tu kan dak. Oh, kok tinggi lagi kan? Dia marah ha. Mu ajak aku pergi masuk jemaah tu. Oh, kalau aku pergi pas aku kena. Dia siap nak kata orang pula. Ha tengok. Ni orang tak sabar kan? Orang bermasalah.
Ya, bermasalah. Ini jiwa yang bermasalah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Katakanlah wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Kamu tidak tunggu, mereka tunggu musibah. Orang munafik ni tunggu orang kena musibah. Sifat dia. Kalau mana-mana jemaah yang dihantar ke kena musibah, lega dia, senyum, dia kata dah. Ini jiwa bermasalah. Allah Taala bagi tahu pada orang munafik ni, ya, kamu sebenarnya tunggu apa yang berlaku pada kami dua perkara saja. Kepada orang mukmin dua perkara ni, kemenangan ataupun syahid. Orang Islam mana ada rugi? Illa ihdal husnayain. Mana kedua orang Islam. Ini motor orang Islam ni. Dan jemaah-jemaah dihantar, kamu akan pasti kamu dapat dua ni. Kalau tak dapat kemenangan, kamu dapat kejayaan juga. Dua-dua tu kejayaan belakang. Nahnu natarabbasu bikum. Kami tunggu Allah SWT timpa pada kamu apa? Ayusibakum. Allah Taala timpa pada kamu azab daripada Allah SWT ataupun dengan tangan kami. Fatarabbasu, tunggulah, inna ma'akum mutarabbisun. Sesungguhnya kami bersama kamu tunggu. Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum. Katakanlah pada orang lagu ni kamu infak secara sukarela atau secara paksa ke, Allah Taala tak terima. Allah Taala benci dah pada orang lagu ni. Innakum kuntum qauman fasik, kerana kamu ni kaum yang fasik. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum, dan tidaklah yang menghalang mereka daripada sedekah mereka, infak mereka diterima, melainkan kerana mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Wala ya'tuna salah, mereka tidak semaya melainkan dalam keadaan malah. Wala yunfiquna illa hum kad, mereka tidak infak melainkan dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan rasa terpaksa, rasa menyusahkan. Tak, mulut caci macam-macam. Tak. Kadang-kadang ini ciri munafik, Oleh kerana itu fala tu'jibka amwalum, jangan kamu rasa kagum dengan harta mereka, anak pinak mereka. Sebab orang munafik dia tak terjejah. Ya, pasti keluarga mereka tak terjejah. Allah Taala beritahu innama yuridullah, sebenarnya Allah SWT, Allah Taala nak lagu tu. Sebenarnya Allah Taala nak azab mereka dengan apa yang Allah Taala bagi pada kehidupan dunia tu. Allah Taala akan azab dia dengan harta dia, dengan anak dia. Dia bina kasih sayang begitu sekali dengan dunia sehingga dia nak pisah pun susah. Sebab tu kita sekuadan, sebab tu kita kena muzakarah sentiasa dengan akhirat, sebab tu kena belajar tinggal-tinggal. Enggaklah kali mati juga. Daripada kita duduk sekali tepek sekali dah, game mana sekali, kedai ayuk sekali, masjid sekali, pergi pasar sekali. Kapan-kapan mati seorang, mati seorang. Kita menyusahkan isi kita, menyusahkan. Tak, pening. Tak, tengok baju pening dah. Tak. Pada dekat Dusun Raja tu buat rumah siap dah molek. Rumah siap molek, beli belakang semua siap. Bini dia mati. Rumah tu wika orang markah kita. Kita tak ditengok rumah tu. Tengok bini dia. Hidup palai. Tengok rumah tu tengok dah. Susah hidup. Tengok rumah tu. Rumah tu tak duduk lagi. Dan bukan lagu tu kita bina kehidupan dunia. Tak. Kita akan mati, tahu pula mati kan. Kita bina akhirat, bina isteri kita dengan akhirat, dengan anak kita akhirat. Ini cara hidup orang munafik. Tengok Allah Taala bagi itu. Fala tu, jangan kamu kagum dengan kehidupan mereka, kehidupan anak pinak mereka. Sebenarnya Allah Taala nak, Allah Taala biar gitu, Allah Taala akan azab mereka dengan anak mereka, dengan keluarga mereka. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Tengok Allah bagi itu. Ketika mana nyawa mereka diambil kan, mereka kufur. Tak asyik ingkar. Masa nak cabut nyawa je, mereka tak reda. Oh bahaya, tak reda. Sebab tu kita belajar pisah, kita nak reda. Kita sebelum Allah Ta'ala ambil kita tunggu dah. Pasal dah bina fikrah kita, anak kita, akhirat, tempat kita sebenar. Ini dia bina-bina, lepas tu mati kan Allah. Kau nak mati tengok Allah Ta'ala, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ketika mana nyawa mereka nak diambil kan, mereka kufur dengan perintah Allah. Apa ambil dah anak kita keluarga. Dia begitu sekali rapat, dah susah. Wa yahlifuna billah, dia masa tadi wa yahlifuna billah innahum laminkum, mereka bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum, sesungguhnya mereka ni benar-benar di kalangan kamu. Wa ma hum minkum, Allah bagi tidak, mereka bukan di kalangan kami. Walakinnahum qaumun yafraqun, tapi mereka kaum yang mana? Yafraqun, yang penakut. Tidak mahu buat pengorbanan, takut pisah dengan harta, nak infak takut pisah dengan harta, nak berjual takut mati. Duk lagu tu
dak main gitu. Lewat dak kat dia. Lau yajiduna malja'an aw magharatin. Mereka ni kalau ada tempat dia boleh sembunyikan diri, dak dia akan cari. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Allah Ta'ala buat perumpamaan ni, penakut tak penakut ni, orang munafik ni. Mereka kalau ada tempat selamat di bukit ke, dalam gua ke, ataupun di mana-mana tempat yang mana dia boleh masuk dari lubang ke, lawallau ilaihi, mereka akan pergi tempat tu dengan segera. Bila bunyi perai, bila bunyi berjual ni dah, begini sifat dia, jiwa dia lagu ni, munafik. Dia bukan kata bila bunyi orang serai negara Islam dah semangat dah. Dia akan jadi lagu ni, rugi kita juga kan. Wahum yalmizuna fi sadaqat. Dan hak ni pula bila tengok orang sedekah pula, bila tengok orang bagi bantuan pada orang lain, aminhum yalmizuka fi sadaqat. Mereka yalmizuka, mereka buat nganyi berkenaan dengan sedekah-sedekah. Tak minta sedekah pun dia nganyi, minta sedekah pula tu. Ini bahaya. Nampak gini kita tak boleh catch kan. Orang ikhlas ke, orang tak ikhlas ke. Sebab tu orang minta sedekah pun kita tak boleh marah. Bahaya. Kita ada kita bagi, tak ada kita dia, kita minta maaf dengan dia. Jangan kata mu ni tipu ni. Dia tipu, dia bertanggungjawab. Dia tipu, dia bertanggungjawab. Tak rugi siapa? Dia tipu siapa dia? Tapi kita ni, kita jangan rosak jiwa kita. Jangan rosak jiwa kita. Ni jiwa orang rosak. Orang munafik ni bila tengok sedekah, bukan sedekah, dia akan buat nganyi. Aib kan. Tapi bila dia diberi, fa in utu minha radu. Dan kalau dia dapat gear juga, baru dia kata, baru dia anggap. Wa illam yu'tau. Tapi kalau dia tidak diberi, maka dia nak marah. Dia nak marah. Ni hak miskin, munafik miskin ni. Dia munafik kaya, lagu lain pula. Munafik kaya kan tak? Bila tengok orang bagi banyak, nunjuk. Bila tak bagi sikit, lagu ni nak bagi. Allah Ta'ala cerita belakang. Walau annahum radu ma atahumullah. Kalulah mereka redha apa yang Allah bagi pada mereka, dia Rasul bagi. Wa qalu hasbunallah. Maka mereka kata cukuplah Allah. Sayu'tina Allah min fadlih. Allah Ta'ala kami akan bagi. Allah SWT akan bagi lagi daripada kurnia dia. Dia Rasul. Inna ilallahi raghibun. Kami hanya pada Allah kami nak. Innamas sadaqah, kemudian di sini ayat turun berkenaan sedekah ni. Sebenarnya sedekah ni lil fuqara, untuk orang miskin, fuqara untuk orang fakir, dan untuk orang miskin, dan untuk amilina alaiha untuk orang je bagi dekat orang kutip zakat. Dia ada bahagian dia. Wal muallafati qulubuhum, dan untuk orang yang ditaklifkan hati dia, orang kafir tak, tapi dengan kita bagi bantuan pada dia, dia akan masuk Islam. Tak, bukan bagi pada orang kafir saja-saja, susah dan bukan bagi pada orang kafir nak tunjuk Islam ni molek, tak boleh. Kenapa kan? Wal muallafati qulubuhum ni kepada orang kafir yang mana dengan bagi pada dia kan tak, dia masuk Islam. Seperti mana Nabi bagi pada Safwan bin Jaham, menetai di antara penetai utama Nabi di Mekah. Masa lepas Hunain kan tak, 100 ekor unta Nabi bagi pada dia. 100 ekor. Dia kata, dia cerita lepas dia masuk Islam. Dia kata Nabi bagi pada dia kan tak ada masa aku terima daripada Nabi orang paling aku puji sekali Nabi. Tapi Nabi tu bagi pada aku. Bagi sampai 100 ekor unta. Kerana kejut dia 100 ekor unta dia dapat kan tak ada orang paling aku sayang sekali Nabi lah ni. Orang lagu ni boleh beli gini ya. Jadi Nabi guna. Dia ada kan. Dia kata masa Nabi pergi, wis ekor muka merah lagi. Tak. Sebab dia modal dia habis banyak mana dah dia pergi dengan Nabi di Badah, Uhud, Khandaq belakang kan tak. Habis dah modal. Lepas tu masuk Islam pun tak masuk Islam lagi. Ni di antara orang mana dalam masa 4 bulan diberi pilihan. Tak. Jadi dia tengok masa pergi Hunain tu, dia tengok musyrik tengok, ada tengok ramai tengok. Dia tengok lagu mana. Jadi bila dapat ghanimah tu, tak. Nabi bagi pada orang Mekah, tak Islam Nabi bagi. Tengok Allah Ta'ala uji para sahabat. Para sahabat perang dapat kemenangan kan. Para sahabat bukan senang, pergi perang dengan kuda sendiri, dengan unta sendiri, dengan apa keringat sendiri. Lepas tu perang. Huk syahid ada, huk cacat ada. Jadi harta ghanimah tu, dah harta dia Nabi bagi pada orang Mekah. Dia bagi pada orang Mekah belakang. Orang Mekah belakang. Dia tahu kalau orang Mekah haram ke apa dia. Orang masuk jadi susah kan. Nabi ubah dengan benda lagu ni. Cara Nabi
Bila Nabi dengar orang kritik, ada munafik yang kritik, tak lagu mana berbahagia tidak adil. Tak bahagia tidak adil. Nabi bagi tahu ke hikmah dia kepada dia. Nabi bagi benda yang mana pada satu orang yang mana, orang yang mana dengan bagi tu iman dia akan jadi, agama dia jadi molek. Dia orang yang amanah agama dia molek dah. Nabi serah dia pada Allah SWT, dengan serah pada iman dia. Tengok Nabi guna perkara dia dalam agama kita ada perkara ni. Sebab tu dia boleh selesai. Kalau tidak nak guna sumber terhak. Jadi masuk Islam sungguh kan. Dia ada lagi hak Nabi bagi hak tak Islam. Bila dibagi masuk Islam. Peringkat awal. Tapi lepas tu dengan taklim, dengan Quran, dengan sembahyang, mereka di Islam, mereka jadi Islam sungguh kan. Mereka jadi Islam sungguh. Seperti mana Hakim bin Hizam kan, tengok tokoh ni. Nabi bagi pada dia, Nabi bagi. Wa fi riqa, dia juga orang yang mana berhutang. Wal gharimin, orang yang mana untuk jinakkan hati mereka pada Islam. Dia wafir riqab ni di kalangan hamba-hamba yang jadi hamba untuk bebaskan dia. Wal gharimin, dia orang yang berhutang. Dia orang yang mana berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil. Dan juga orang musafir yang tu berkala dia. Faridatan min Allah. Inilah kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dia Allah Taala Maha Alim. Wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabi yaquluna huwa udhun. Ada di antara mereka, wa minhum alladzina yu'zuna an-nabi wa yaquluna, ada di antara mereka munafik ni yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduh Nabi ni apa? Udhun. Nabi ni telinga. Ini gelar orang Arab. Gapo telinga ni? Ikut orang kata dengar belaka. Percaya belaka. Istilah kita apa? Udhun. Telinga kan? Mereka kata Nabi ni uzun. Ni cara Nabi ni orang yang mana lembut. Mana orang kata tu orang munafik tak buat apa dia, tak hadir perai, tak ada gini tak. Maka munafik mari kan, bila munafik mari royak gapo pun alasan Nabi terima belaka. Jadi Nabi terima belaka alasan dia ni, Nabi senyum depan dia ni, dia Muhammad ni pada kena tipu gitu dah. Ni munafik. Padahal Nabi senyum dia depan dia ni sebab tak malah bahasa dengan dia ya. Malah buat kira. Tak, malah buat kira. Allah dedah. Sebab tu dari surah ni panggil surah Fatihah. Surah mendedahkan keburukan munafik. Di antara percakapan mereka ni. Ada di antara mereka yang mana menyakiti Nabi dengan kata apa dia? In huwa udhun. Dia ni dengar belaka orang. Orang alasan gapo pada kena tipu gitu ya. Dia rasa dia tipu Nabi dengan alasan. Sebab Nabi tahu dah. Kul udhun khairin lakum. Kata Nabi Muhammad, udhun khairin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Dengar belaka riwayat ni lebih baik. Tak, baik untuk kamu sebenarnya. Sebab dia Nabi ni orang mana beriman dengan Allah, beriman dengan dia baik untuk. Qul udhun khairin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatan lil ladzina amanu minkum. Katakanlah Muhammad, Nabi ni tak ambil kira dengar belaka alasan yang diberi kepada baginda ni tanpa Nabi persoalkan ni. Sebenarnya baik untuk kamu kalau kamu beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia baik tak, untuk orang mukmin, dan rahmah untuk orang yang beriman di kalangan kamu. Tak. Nabi mudahkan urusan. Nabi dia tasydid ni berkenaan dengan orang yang mana datang ke bagi tahu masalah-masalah dia ni. Tak. Nabi tak usul. Dan sifat Nabi begini baik sebenarnya untuk islah manusia. Walladzina yuzuna Rasulullah, tapi orang yang mana menyakiti Nabi dengan kata belakang lagu ni azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah dengan nama Allah supaya mereka diredai oleh kamu. Wallahu wa rasuluhu, sedangkan sebenarnya sepatutnya dia orang munafik ini sepatutnya dia kena jadikan Allah dan Rasul ni sebagai tempat mana untuk dia cari redha. Tapi dia bersumpah dengan Allah di kalangan orang Islam ni supaya orang Islam ni tak marah dia. Penting dia pandangan orang. Bahaya orang munafik. Dia penting pandangan orang. Tak, dia sangka orang tu tak marah dia, tak buruk sangka pada dia ni. Dia padai dah.
Sedangkan Allah bagi tahu wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduh, sepatutnya Allah dan Rasul lah dia sepatut dijadikan keutamaan. Tak, benda ni halus kan tu. Benda ni kan kita kan lagu tu kan. Tak. Bila keadaan kita tinggalkan satu arahan, tak. Kita duduk dalam masyarakat gini, dan masyarakat tahu tu kita tinggal perkara tu. Tak ada dah Allah sekarang ni bagaimana supaya orang ni sekitar kita ni tak kata gapo kita. Tak jamu makan ke gapo belanja dia supaya dia tak sangka buruk pada kita. Tu cuba. Dan ni munafik lagu ni. Orang mukmin ni jadikan Allah sebagai kayu ukur dia. Allah kayu ukur dia. Dia tak peduli dengan pandangan orang. Pandangan orang tu kali berapa tu. Yang mula Allah dan Rasul dulu. Allah dan Rasul. Ni nak kekal ke sistem orang lagu ni. Sebab dia mula kerosakan bermula ni bila tengok orang dulu, gapo-gapo. Bukan tengok Allah dan Rasul. Dia pun cuma manusia bermasalah. In kanu mu'minin. Sedangkan Allah dan Rasul lah ahqqu an yurduh, sepatutnya dia jadi orang yang mana maksud untuk dia redha. In kan sekiranya mereka benar mukmin. Alam ya'lamu, tidakkah dia tahu bahawa annahu man yuhadillah, siapa dia menentang Allah dan Rasul, maka bagi dia neraka jahanam khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang besar. Yahdharul munafiquna an tunazzal, orang munafikin sangat takut Allah Taala turunkan ke atas mereka satu surah tunabbiuhum bima fi qulubihim, yang mana akan jelaskan apa yang ada dalam hati mereka. Qul, katakanlah, istahzi'u, buat nganyilah, innallaha mukhrijum ma tahdharun, Allah Taala akan dedahkan apa yang kamu takut. Allah Taala akan dedah. Ayat bagus ni bagi tahu supaya jaga hati ni, supaya jangan ada nak tutup majlis-majlis yang mempersendakan Nabi ke apa ke. Allahu Akbar. Kan? Mana zaman dia akan peluang besar lah untuk islah. Zaman kita kan muka tak ada sedap buat nganyi lagi, tak ada orang kata. Tapi zaman ni tengok Allah bagi tahu. Tak, orang munafik ni sangat takut bila Allah Taala turunkan satu surah dedahkan apa yang ada dalam hati mereka. Allah Taala kata bagi tahu pada mereka, teruslah buat nganyi. Tak, Allah Taala akan dedahkan. Allah Taala akan buat tu. Jadi mana benda tu sekarang sudah, benda tu jadi takut. Tu iman sebenarnya. Kalau takut benda ni kan, tak mula berhati, percakapan hati tidak bersendar kan, maka dapat diislahkan. Suasana tu islah dah sebenarnya. Cuma kita ni kena bercakap tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, rasa Allah perhati kita, rasa Allah sentiasa, baru kita dapat jaga. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna, bila ditanya keadaan mereka, apa kecek lagu ni, apa mempersendakkan, apa kecek lagu ni, apa pertikai perintah Allah, perintah Nabi ni, maka mereka katakan innama kunna nakhudu, kami saja ya kecek saja buat. Ini perkataan saja buat. Alasan ke tak? Bila tanya apa kecek lagu ni, kecek tentang agama lagu ni, persendakkan hukum Allah gini, maka dia kata saja. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, adakah dengan ayat Allah, dengan perintah Rasul, tak kamu buat main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da, jangan kamu buat alasan sesungguhnya kamu telah jadi kafir dah selepas beriman. Kafir mempersendakan perintah Allah. In na'fu an ta'ifatin minkum, sebahagian kami maafkan Allah, satu golongan di kalangan kamu kami maafkan, sebahagian kami azab dia. Bi annahum kanu mujrimin, kerana mereka dulu mujrimin, derhaka. Al munafiquna wal munafiqat, lelaki munafikun dan perempuan munafikun ni ba'duhum min ba'din, mereka saling batu-batu sama mereka. Ya'muruna bil munkar, mereka suruh perkara munkar dan mereka mencegah pada perkara ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka orang yang mana kedekut bakhil. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa Allah, lupa perintah Allah. Fanasiyahum, dan Allah Ta'ala akan lupa pada mereka. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafikin humul fasiqun, orang yang fasik, derhaka. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat, Allah telah janji pada orang munafikin, lelaki dan perempuan, dan orang kafir, nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, hiya hasbum, neraka jahannam cukup untuk mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah Taala laknat mereka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Kalladzina min qablikum, seperti mana orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, Malik semula, seperti mana umat sebelum kamu. Kanu asyadda minkum quwwah, yang mana mereka lebih kuat lagi daripada kamu, lebih banyak lagi harta, lebih banyak lagi anak pinak. Fastamta'u bi khalaqim, lalu mereka telah enjoy dengan bahagia mereka. Fastamta'tum bi khaliqikum, maka kamu pun enjoy lah, nikmatilah apa yang Allah bagi pada kamu, dunia-dunia yang kamu rasa sedap tu. Kama stamta'al ladzina min qablikum, seperti mana orang sebelum kamu yang kami binasa itu telah menikmati bahagia mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu telah buat seperti mana mereka buat sekarang ni. Ulaika habitat a'malum, itulah orang yang mana telah gugur amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan itulah orang yang rugi. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumin Nuh, tak datang lagi kepada mereka berita berkenaan orang sebelum mereka, kaum mana? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, wa ashabu Madian,
Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib. Wal mu'tafikat, dia kaum Nabi Lut. Atatuhum rusuluhum, telah datang pada mereka rasul-rasul mereka yang buat bukti, tapi mereka tidak beriman, kan takdir dia. Lalu Allah Taala telah azab mereka. Takdir juga. Kena ingat semula kisah sebelum ni. Bahawa Allah Taala azab mereka, fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah Taala tidak buat zalim pada mereka, walakin kanuhum anfusahum yadhlimun, tapi mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Wal mu'minuna wal, ada pun orang mukmin, lelaki dan perempuan, ba'duhum awliya ba'd, sebahagian mereka ni dak akan tolong sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka suruh perkara ma'ruf, mencegah perkara munkar. Tengok sifat utama ni. Wa yuqimuna salah, dan mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mereka taat pada Allah dan Rasul. Ulaika, itulah orang mana yang Allah Taala akan rahmat pada mereka. Dia innallaha azizun hakim, Allah Taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Dia janji Allah kepada orang mukmin, lelaki dan wanita, jannatin, syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Dia tempat tinggal yang terbaik dalam syurga adnin, wa ridwanun minallahi akbar, dia kereda Allah lah yang lebih besar lagi. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang sebenar-benar. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim, berjihadlah, menentai orang kafir dan orang munafikin. Allah bagi dia, ayuhan nabi jahidil kuffar, berusahalah sungguh-sungguh untuk hapuskan orang kafir ni dengan apa? Dengan hapuskan kekufuran dia tu. Dengan pujuk dia, dengan dakwah dia, dengan ajak dia, bagi tahu tentang Islam. Begitu juga munafikin. Waghluz alaihim, dia bercakaplah dengan tegah dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam, kalau mereka tidak mahu beriman juga, maka kesudahan mereka neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr, mereka bersumpah dengan nama Allah. Ma qalu, mereka tak kata lagi. Wa laqad qalu kalimat, sesungguhnya mereka telah ucap kalimah kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kufur selepas Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka ingin apa yang mereka tidak dapat. Wa man naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluh, dan mereka tidak benci kepada tidak benci pada Islam, tidak benci pada orang Islam, tidak benci pada Nabi, melainkan kerana aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih, kerana Allah Subhanahu taala telah menyelamatkan mereka. Allah Subhanahu taala telah bagi pada rasul dia dengan kurnia dia. Fa in yatubu yaku khairul lahum, sekiranya mereka bertaubat, maka itu lebih baik untuk mereka. Wa in yatawallau, sekiranya mereka berpaling terus untuk menentang Allah dan Rasul, yu'adzibuhum adzaban alima, Allah Taala akan azab mereka azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, tidak ada bagi mereka di dunia ni sebarang pelindung dan sebarang penolong. Wa minhum man ahadallah, kita sambung tadi insya-Allah. Dan kita insya-Allah. Subhanallah. Insya-Allah.